Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak masuk bab baru iaitu bab 5. Dah bab 5 dah kita. Bab 5 ni kita akan belajar berkaitan dengan rangkaian dalam teori graf. 5.1 rangkaian. Okey, hari ni kita nak tengok apa. Saya harap di akhir pembelajaran ini kamu semua boleh mengenal dan menerang rangkaian sebagai graf dengan sekurang-kurangnya dapat menjawab 2 daripada 6 soalan kejerumah yang saya akan berikan nanti. Okey, jom kita tengok dulu apa perkaitan antara rangkaian dengan graf. Okey, dalam bidang matematik, khususnya teori graf, graf ialah suatu siri bitik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Bitik dikenali sebagai bucu, tepi ialah garis yang mengaitkan dua bucu. Okey, kita ada bucu. Bucu macam ni rupa dia. Kemudian tepi. Tepi tu adalah garis yang menyambung antara dua bucu. Kita bagi kat sini sebagai tepi. Untuk bab ni kita guna term tepi. Okey, rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bucu berkait. Jadi sepasang maksudnya ada dua bucu yang berkait dari satu tepi. Dua bucu satu tepi. Struktur rangkaian tergolong dalam hubungan banyak kepada banyak, many to many. Okey, contoh graf yang melibatkan rangkaian. Okey, contohnya rangkaian pengangkutan darat. Pengangkutan darat contohnya bucu ni sebagai kawasan, pekan, bandar, sesuatu bangunan yang dikaitkan. Lepas tu jalan raya ni dia andaikan sebagai tepi, jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Contohnya konsep rangkaian ni kita guna dalam kehidupannya. Contohnya macam laluan kereta api, lepas tu ada stesen-stesen dia. Stesen tu sebagai bucu, laluan kereta api tu sebagai tepi dia. Contoh yang lain, rangkaian sosial, sosial media. Ada bucu dia sebagai individu, kumpulan atau organisasi, tepi dia sebagai jenis hubungan, kawan ke, rakan sekerja ke, ataupun keluarga. Contohnya lah, dia bagi konsep rangkaian ni yang kita guna dalam kehidupan, contohnya seperti pengangkutan darat dengan rangkaian sosial. Okey, tata tanda graf merupakan set pasangan tertib iaitu G sama dengan V, E dengan keadaan. Okey, dalam topik ni V ni adalah set bucu. Kalau dia minta senaraikan V, maknanya dia suruh kamu senaraikan apa bucu dia. V ialah set bitik atau bucu. E adalah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Tepi tadi ada dua bucu, tengah-tengah tu ada garis. Garis tu adalah tepi. Tepi simbol dia E, bucu simbol dia V. Okey, contoh kat sini saya dah buatkan ringkasan dia. G sebagai graf, V sebagai bucu atau bitik, E sebagai tepi, garis yang menyambungkan dua bucu tu kita panggil tepi. D sebagai darjah, ni simbol jumlah. Okey, darjah ialah D simbol dia, bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah sesuatu graf ialah 2 kali tepi. Maksudnya formula kita nak kira darjah tu, macam mana nak kira darjah? Darjah tu sama dengan 2 kali tepi. Okey, nanti kita akan tengok contoh. Okey, apa yang anda faham tentang graf mudah? Okey, graf mudah ialah graf yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Nanti kita akan tengok apa itu gelung, apa itu berbilang tepi. Nanti kita akan tengok. Bilangan darjah ialah 2 kali tepi. Sama yang macam saya cakap tadi, kita nak tahu bilangan darjah, dia suruh kamu cari berapakah bilangan darjah dia. Formula dia 2 kali tepi. Nanti kita akan tengok. Okey, contoh yang pertama, berdasarkan graf mudah di sebelah. Ni graf mudah dia. Okey, tentukan V dan NV. V ni apa? V ni bucu, set bucu. Okey, jadi kita kena senaraikan. Okey, set bucu dia apa? Okey, ni bucu, warna hitam ni bucu. Jadi bucu dia ada 6. Jadi bucu dia, apa je bucu dia? Ada nombor 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5 dan bucu 6. Jadi kita senaraikan dalam set dia ni. V adalah sama dengan, masukkan dalam kurungan ni, iaitu bucu dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia kata carikan NV. NV ni apa? NV ni maksudnya bilangan bucu. Okey, jadi ada berapa bucu kita? Bucu kita ada 6.
Jadi sebab itulah jawapan dia tulis 6. Okey. Okey, kemudian dia suruh ni set V adalah set bucu, NV adalah bilangan bucu. Okey, contoh yang kedua dia kata carikan pula E. E dan NE. E tu apa? E tu set pasangan bucu ataupun E ni tepi. Tepi maksudnya kat sini bucu. Bucu ni tengah-tengah ni yang warna biru ni kita panggil sebagai tepi. Jadi dia suruh kita listkan pasangan bucu dia, E dia. Contohnya bucu yang pertama ni, sekejap saya keluarkan. Bucu yang pertama ni kita ada 1, 2 ni kan, yang ni. Jadi kita tuliskan 1, 2 tepi yang pertama, iaitu 1, 2 tepi yang ni. Kemudian tepi yang kedua kita ada 1, 5. Susunan dia tak semestinya ikut susunan yang saya bagi tahu ni, mana-mana pun boleh, tak dia tak ada susunan. Okey, dia tak ada susunan. Jadi 1, 2, 1, 5, lepas tu 2, 3, yang ni tepi yang ni 2, 3. Kemudian kita ada 2, 4, 3, 4, 4, 5 dan 5, 6. Itu je set pasangan bucu. Maksudnya tepi ni, tepi yang menghubungkan dua bucu ni. Jadi apa, ada 1, 2 macam tu. Kamu pun tulis 1, 2. Lepas tu ada lagi lah garis kat sini. Jadi dia menghubungkan bucu yang mana? 1, 5. Jadi kamu pun tulis 1, 5. Macam tu, okey. Kemudian N. NE maksudnya N ni sebenarnya bilangan. Jadi dia suruh kamu kira berapakah bilangan tepi dia. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tepi. Sebab tu jawapan kat sini kita pun dapat 7. Okey, konsep dia kamu kena ingat V tu bucu, E tu tepi. Tu je. V bucu, E tepi. Okey, kemudian set pasangan bucu atau kata mudahnya tepi. Kemudian ni NE adalah bilangan tepi. Ada berapa tepi? Kira berapa tepi dia. Okey. Okey, bilangan darjah. Bilangan darjah ni dia ada formula. Formula dia adalah bilangan darjah kita adalah 2 kali tepi. 2 kali tepi. Tepi kita tadi kita dah kira, tepi kita ada 7. Jadi 2 kali tepi adalah 2 darab 7. Jadi ada 14. 14 darjah kita. Okey, nanti kita akan tengok macam mana nak kira darjah ni satu-satu. Ni adalah bilangan darjah keseluruhan. Nanti dia ada darjah satu-satu saya akan tunjuk nanti. Okey, ada tak apa-apa nak tanya setakat ni? Ni ada formula untuk bilangan darjah, ada formula 2 kali tepi. Okey. Okey, jom tengok lagi contoh yang lain. Okey, ni dia ada cara macam mana kita nak kira. Sebenarnya kita dapat formula ni, dia ada cara dia. Kalau dia suruh, dia tanya kamu berapakah bilangan darjah bagi bucu 1. Dia ada juga cara dia, ada juga soalan dia. Jadi macam mana nak kira sebenarnya bilangan darjah ni macam ni. Kamu duduk kat bucu 1 ni. Okey, bucu 1 ni ada berapa tepi yang berhubung dengan bucu 1 ni? Contohnya ada 1, 2. Jadi sebab situ kat sini 2 jawapan dia. Okey, kemudian kamu duduk pula kat bucu 2. Okey, bucu 2 ni ada berapa tepi yang berhubung dengan dia? Okey, ada 1, 2, 3. Jadi jawapan kat sini 3. Okey, kemudian bucu yang ketiga pula. Bucu kita duduk kat bucu 3, ada berapa yang bersambung kat bucu 3? Ada 1, 2. Sebab tu jawapan dia 2. Okey, kemudian bucu 4. Okey, bucu 4 ada berapa yang berhubungan dia? 1, 2, 3. Sebab tu 3 kat sini. Okey, kemudian kamu duduk kat bucu 6 pula. Bucu 6 ada 1 je. Jadi sebab kat sini jawapan dia 1 saja. Okey, sebab yang berhubung dengan bucu 1 ni, bucu 6 ni cuma ada 1 tepi sahaja. Jadi macam ni kita boleh dapat 14 ni. 14 ni adalah keseluruhan ni bila kamu tambahkan. Okey, 2 tambah 3, 5. 5 tambah 2, 7. 7 tambah 3, 10. 10 tambah 3, 13. 13 tambah 1, 14. Sebab itulah jawapan dia. Bila dia suruh kamu kirakan keseluruhan bilangan darjah dia, kita akan guna formula ni. Ataupun kalau disuruh kamu kira satu-satu, ini cara dia. Okey, tengok satu bucu tu, berapa tepi yang berhubung dengan bucu tu. Jadi itulah, kiranya darjah bagi bucu 1 adalah 2. Darjah bagi keseluruhan adalah 14. Tapi darjah untuk bagi satu bucu ni, iaitu bucu 1 ada 2 saja. Okey, macam tu. Jelas tak kelas? Ada tak apa-apa nak tanya? Sebelum saya teruskan. Ada tak apa-apa yang tak faham? Saya tengok. Boleh ke? Boleh ke yang ni?
Ada. Tak ada ya? Okey, boleh ya? Okey, tengok ni dia kata. Boleh. Okey. Lepas tu dia kata kat sini, darjah bucu 1 ialah 2, iaitu tepi yang mengaitkan bucu 1 dan 2. Dan bucu 1 dengan 5. Tengok ni, 1 dan 2, dan 1 dan 5. Tu je maksud dia. Okey. Ada dua tepi yang menghubungkan dia. Okey, jom tengok yang seterusnya. Okey, dia kata hitung bilangan bucu. Hitung bilangan bucu, lepas tu ni n bucu, bilangan bucu dan bilangan tepi NE bagi rajah di bawah. Jadi kita kena tahu dulu V dia apa. V ni adalah set bucu. Saya tulis kat sini, set bucu. Okey, set bucu kita ada berapa? Ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kamu pun senaraikan bucu dia, iaitu bucu 1, bucu 2, bucu 3, bucu 4, bucu 5, bucu 6. Lepas tu dia suruh kira berapa bilangan bucu kita. Bilangan bucu kita ada 6. Okey, iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Okey, kemudian dia suruh kita senaraikan set pasangan bucu ataupun tepi. Set pasangan bucu. Sekejap tulisan saya ni. Pasangan bucu atau kata mudahnya adalah tepi. Okey, tepi kita ada set apa je? Sekejap ya, saya padam dulu. Okey, kita ada tepi 1, 2, iaitu tepi yang ni. Kemudian kita ada 1, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2 dan 6, 3. Kamu senaraikan. 1, 2, bucu 1 dan bucu 2, satu tepi. Bucu 1 dan bucu 6, satu tepi. Bucu 6 dan bucu 5, satu tepi. Macam tu, dia suruh kamu senaraikan. Okey, kemudian kirakan berapa set pasangan bucu kita. Kita boleh kira daripada sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kamu tak senarai pun tak apa. Kamu kira je berapa tepi dia. Berapa tepi dia contohnya. Sekejap. Tepi sana kat dia. Okay, kira tepi dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama je sebab yang ni yang kita dah senaraikan. Kita kira je berapa yang kita senaraikan tu. Sama je jawapan dia. Kan? Iaitu 7. Jadi kita ada 7 tepi. Okay, macam tu je konsep dia. V, bucu. NV, bilangan bucu. E, pasangan bucu. Maksudnya tepi tu ada dua bucu. Siapa yang menggabungkan dua bucu tu? Itu adalah E. NE adalah bilangan tepi. Tepi kita ada berapa. Itu je, set siap kat dalam otak masing-masing. Okay, carikan darjah bagi setiap bucu. Tengok ni, dia suruh kita cari darjah bagi setiap bucu dan bilangan darjah bagi graf tersebut. Sekejap saya garis. Mana pen saya? Okay, darjah bagi setiap bucu. Okay, kita dah tahu bucu kita ada A. Bucu kita ada A, B, C, D, E, F. Kemudian dia suruh kita kira darjah bagi setiap bucu. Okey, kita duduk pada bucu yang pertama iaitu bucu A. Okey, kita duduk kat bucu A ni. Okey, kita kira berapa tepi yang bergabung yang berkait dengan bucu A kita. Bucu A kita ada 1, 2, 3. Ada 3 tepi. Jadi tuliskan 3 kat sini. Okey, kemudian set B, kita duduk pula kat bucu B. Okey, berapa tepi yang bergabung dengan bucu B? Ada 1. Okey, kemudian kita duduk kat bucu C. Bucu C ada berapa tepi? 1, 2. Okey, yang bergabung kat dia. Jadi tulis 2. D kat sini, kita duduk pula kat bucu D. Okey, ada berapa tepi yang bergabung dengan bucu D? Ada 1 je. Okey, jadi 1 kat sini. E pula, E ada 2. 1, 2. F pula ada 1 sahaja. Okey, jadi bila yang kamu senaraikan ni adalah darjah bagi setiap bucu. Ni, darjah bagi setiap bucu. Okey, kemudian dia suruh kira bilangan darjah bagi graf berikut. Maksudnya kamu kena tambahkan. Okey, daripada setiap darjah bagi setiap bucu ni, kamu tambahkan semua sekali, kamu akan dapat bilangan darjah bagi graf ni. Okey, jelas tak kelas yang ni? Ada tak apa-apa nak tanya? Boleh ke? Boleh ke ni? Ada tak sesuatu? Boleh. Boleh ya? Okey, jelas ya ni.
Okey, jom tengok yang lain, contoh yang lain. Okey, sekarang ni kita nak tengok berbilang tepi dan gelung. Apa pula berbilang tepi tu? Apa pula gelung tu? Okey, cuba kamu tengok gambar rajah ni. Gambar rajah kat sebelah ni. Okey, kita dah belajar tadi. Yang ini adalah bucu. Lepas tu garis yang mengaitkan dua bucu tu kita panggil sebagai tepi. Kemudian kita ada juga berbilang tepi. Berbilang tepi ni dia macam ni. Dia ada lengkung ataupun garis straight. Dia sebenarnya macam ni lah. Biasanya gambar dia macam ni. Berbilang tepi tu ada dua bucu. Kemudian dia macam ni. Lengkung begini satu. Lepas tu gini satu. Okey, dia macam melengkung macam tu. Itu kita panggil berbilang tepi. Okey, kalau gelung pula. Kalau gelung dia bulat. Dia bulat macam ni. Okey, ini gelung. Bulat. Okey, jadi dia kata kat sini berbilang tepi. Okey, ni ya berbilang tepi kita. Okey, dia kata mengaitkan dua bucu. Yang tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Macam ni kan dua bucu kita. Lepas tu dia kata kenapa dia kata ada dua tepi? Sebab macam ni tepi ada satu je. Tapi kalau berbilang tepi ni dia ada dua. Dia macam ni satu, macam ni satu. Okey, dia ada dua. Contoh macam gambar ni. Ada satu, dua. Pada dua bucu ada dua. Dua dia punya tepi. Okey, bilangan darjah bagi dua kali bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Maksudnya dia sama macam tepi ni. Tepi ni macam ni sama dia punya bilangan darjah dia. Nanti kita akan tengok contoh. Okey, kalau gelung dia melibatkan satu bucu je. Tengok ni satu bucu je. Okey, satu bucu je. Kemudian dia kata tepi berbentuk lengkung, bulat ni, lengkung atau bulatan yang berbalik pada bucu asal. Maksudnya dia pusing daripada sini ke sini balik. Okey, dia tak kacau bucu lain. Satu bucu je. Okey, bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Okey, untuk bilangan darjah bagi gelung dia 2. Nanti kita akan tengok. Okey, jom tengok contoh. Okey, katakan graf di sebelah ditulis dalam bentuk set pasangan tertib GVE. Maka okey, kita tengok bucu kita ada A, B, C, D. Okey, bucu kita ada A, B, C, D. Okey, kemudian dia kata listkan set pasangan bucu kita. Okey, set pasangan bucu maksudnya tepi. Ya. Okey, tepi kita ada A, B. Okey, A, B. Tengok ni. Ni adalah berbilang tepi. Okey, dia macam ni. Dia ada A, B ke sini. Kemudian dia ada A, B lagi. Sebab dia ke sini lagi. Okey, sebab tu A, B tu kita tulis 2 kali kat sini. Nampak tak? 2 kali ni. A, B, A, B. Tengok ni. Saya tuliskan siap-siap. Okey, A, B ni satu. Sekejap, memang ada pen saya. Okey. A, B ni satu berbilang tepi. B, C ni pun satu berbilang tepi. Iaitu ni. Awak tengok contoh dia kat sini. Nampak tak yang ni, yang bulat ni? Yang bulat ni. Okey, dia ada A, B satu. Lagi satu A, B lagi satu. Sini. Okey. Kemudian dia ada juga BC, BC. Yang sebelah sini pula. Yang sebelah sini pun ada juga BC, BC. Iaitu berbilang tepi kita. Iaitu kita ada BC. Kemudian BC lagi. Nampak tak dia ada 2 kali. Sebab dia berbilang tepi. Bentuk dia pun nampak 2 kali. 1, 2. Okey. Kemudian kita ada CD. Okey, CD yang mana? CD tepi yang ni. CD. Tuliskan CD. Kemudian kita ada BD. BD. Kemudian kita ada AD. AD. Okey. Kemudian dia ada sini. DD. DD tak adalah gelung. DD. Yang ni ya. DD. Tulis sebagai DD. Sebab dia gelung. Okey. Daripada D pergi ke D. Kalau macam ni daripada A ke B. Sebab tu kita tulis AB. Ni BC. BC. Kalau yang ni DD. Sebab dia daripada D pergi D balik. Okey. Sebab tu kita tulis sebagai DD kat sini. Okey. Kemudian dia tulis kat sini. Yang ni dia nak tunjukkan kat kamu. Tengok ya. Okey. E1. E1 ini. E1 adalah tepi AB yang pertama. Ni E1 dia. AB yang pertama punya. Okey, itu adalah tepi AB yang kedua. Dia nak gambarkan kat sini. Okey, perbezaan dia. AB 1, E1, AB untuk E1 1. Yang ni E1 1 dia mewakili AB. E2 mewakili
AB yang kedua. Okey, kat sini. Ni je nak tunjuk kat kamu bahagian ni. Okey. Okey, jom kita tengok lain, contoh lain. Okey, contoh yang keempat. Raja di sebelah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelung. Gelung, kita ada gelung kat sini. Kemudian kita ada berbilang tepi. Okey, nyatakan V dan NV. V apa? V adalah bucu. Okey, setkan siap-siap. V adalah bucu. NV adalah bilangan bucu. Bilangan bucu. Okey, jadi bucu kita ada apa? Bucu kita ada P, kita ada Q, R, S, T, U. Jadi kamu pun senaraikan. P, Q, R, S, T, U. Senaraikan semua bucu dia. Okey, bila dah senaraikan, kirakan berapa bucu kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kirakan kita ada 6 bucu. Okey, selesai yang tu. Okey, set bucu, bilangan bucu. Okey, kemudian kita nak cari E pula. E ni adalah set pasangan bucu ataupun tepi. Okey, tepi kita. Okey, jom tengok tepi yang pertama. Okey, kita ada tepi PQ. Tuliskan PQ. Kemudian kita ada PU. PU satu sini. Kemudian PU lagi. PU lagi satu sini. Okey, sebab berbilang tepi. Dia 2 kali. Okey, kemudian kita ada QR. Okey, QR. Kemudian ada QU. QU. Kemudian kita ada RS. Sini. RT. Sini. Lepas tu, kita ada apa lagi tu? SS. Kenapa SS? Sebab gelung. Okey, gelung ni tulis sebagai SS. Kemudian kita ada ST. Dan last kali kita ada TU. Garis ni. Okey, lengkap set pasangan bucu kita. Okey, tepi kita dah senaraikan dah. Okey, sekarang kira berapa kita punya tepi ni. Okey, kira 1. Sekejap je. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 7, 8, 9, 10. Jadi sebab itulah jawapan kat sini dapat 10. Sebab kita ada 10 tepi. Okey, jelas tak kelas setakat ni? Ada tak apa-apa nak tanya? Kalau kamu nak tanya, kamu cakap je ya. Buka mic. Bagi tahu saya apa yang tak faham ke, tak jelas ke. Boleh ke yang ni? Ada tak sesiapa nak tanya? Boleh ke kelas? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, jom sekarang kita tengok. Okey, ni set pasangan bucu, bilangan tepi. Okey, sekarang kita nak kira bilangan darjah. Okey, bilangan darjah ya. Okey, sekarang kita tengok satu-satu daripada satu-satu bucu. Okey, saya akan duduk pada bucu yang pertama iaitu bucu P. Okey, sekejap saya tunjukkan. Okey, bucu P. Okey, dari bucu P ni ada berapa tepi yang mengaitkan dia? Okey, ada 1, 2, 3. Sebab tu 3 kat sini. Okey, kemudian kita duduk pula kat bucu Q. Okey, bucu Q ada berapa? Ada 1, 2, 3. Jadi 3 kat sini. Okey, sekarang duduk kat bucu R. Bucu R pun ada 3. 1, 2, 3. Okey, bucu S. Okey, bucu S ni kita ada 1, 2, 3, 4. Nampak tak? Ada yang masuk kat dalam bucu Q, bucu S ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Sebab tu dia kata tadi, gelung ni, satu gelung ni darjah dia 2. Okey, sebab dia ada bahagian yang masuk. Masuk. Lepas tu kat sebelah sini pun masuk juga. Okey, sebab tu kita kira dia S ni sebagai 4. Sebab gelung ni dia 2 kali. Okey, 2 kali. 1, 2, 3, 4. Okey, kemudian kita duduk pula kat bucu T. Bucu T ada 1, 2, 3. Okey, duduk pula kat bucu U. Bucu U ada 1, 2, 3, 4. Okey, sebab tu kita dapat jawapan macam ni. Saya dah terangkan satu-satu. Kamu duduk satu bucu tu, kamu tengok tepi tu ada berapa tepi yang menggabungkan kat bucu tu. Jadi kamu kira tepi dia. Okey, jadi dah senaraikan semua, jumlahkan. Sebab ini adalah bilangan darjah bagi satu bucu je. Jadi kita nak bilangan darjah bagi gambar rajah ni, kamu kena tambahkan semua sekali ni. Okey, bila kamu tambahkan 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 9, 9 tambah 4 13, 13 tambah 3 7, 17. 17 saya terlajak ke ni? 3 tambah 3 6, 6 9,
9, 13, 13, 16, 14. Okey. 16 tambah 4, 20. Dapat 20 kat sini. Okey, bilangan darjah bagi gambar rajah ni. Boleh ke kelas? Ingat ya, gelung ni dia 2 kali. Sebab dia ni, kamu tengok bucu kat S ni ada 1, 2, 3, 4 yang menghubungkan dia. Okey, sebab tu kat gelung ni ada 2. Okey, boleh ke yang ni? Ada tak sesiapa nak tanya? Ada ke yang tak faham? Boleh ya kelas yang ni? Saya harap tak ada masalah ya. Saya harap yang ni kamu boleh score. Ada tak sesiapa nak tanya? Saya dengar macam ada yang buka mic tadi. Okey, boleh ya? Okey, jom tengok yang lain. Okey, tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi bilangan darjah yang diberikan. Okey, untuk soalan ni kita nak tentukan sama ada graf ni kita nak tentukan dengan darjah yang diberikan. Ni darjah yang diberikan ni, darjah ni yang kita kira tadi tu. Yang ni. Yang ni. Nombor ni. Okey, nombor-nombor ni. Dia bagi kita nombor-nombor ni. Kemudian dia suruh kita tentukan sama ada dengan darjah ni, gambar rajah kita, graf kita tu boleh lukis ke tak boleh lukis. Macam mana tu? Okey, contohnya. Okey, ini darjah yang diberi. Okey, darjah yang diberi, dia akan beri dalam soalan. Kemudian kamu nak tentukan sama ada graf tu boleh lukis ke tak. Macam mana nak tentukan? Okey, daripada darjah yang diberi ni, kamu tambahkan. Okey, jumlahkan darjah yang diberi ni. 3 tambah 2, tambah 2, tambah 1, tambah 3. Saya akan dapat 11. Okey. Jadi, kalau graf tu, kalau kita dapat jumlah darjah dia tu ganjil, maksudnya graf kita tak boleh lukis. Konsep dia. Okey, tengok ya, saya kira ni 3 tambah 2 tambah ni, saya dapat jumlah darjah dia 11. Jadi bila jumlah darjah dia tu ganjil, iaitu nombor ganjil, maksudnya graf kita tak boleh lukis. Okey, maksudnya graf tu tak boleh lukis. Okey, kalaulah nombor dia genap. Contoh yang kedua ni. Nombor dia genap, iaitu 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2, saya akan dapat 12. 12 ni nombor genap. Jadi kalau nombor genap, graf kita boleh lukis. Itu je. Okey, setkan dah kepala, siap-siap. Kalau jumlah darjah dia ganjil, maksudnya graf kita tak boleh lukis. Kalau jumlah darjah kita genap, maksudnya graf kita boleh lukis. Okey, sebab itulah tadi graf kita, tengok ni, dapat jumlah dia 20. 20 nombor ganjil ke nombor genap? Nombor genap. Sebab itulah kita ada grafnya. Sebab grafnya boleh lukis. Kalau nombor dia ganjil kat sini, tak boleh lukis. Okey? Jelas ke yang tu? Itu je konsep dia. Ganjil tak boleh lukis. Kalau jumlah ganjil tak boleh lukis. Kalau jumlah kita genap, jumlah darjah kita genap, maksudnya boleh lukis. Okey, setkan dah kepala, siap. Okey, bilangan darjah ganjil tak boleh lukis, bilangan darjah genap boleh lukis. Itu je konsep dia. Okey, boleh ke kelas ini? Ada tak sesiapa nak tanya? Sebelum saya pergi soalan lagi 2 contoh sebelum kita habis kelas, adakah apa-apa nak tanya? Ada sesiapa ada soalan? Boleh ya? Okey, saya tunggu. Tak ada? Okey, jom move on. Okey, contoh yang ke-6, nak lukis pula. Okey, lukiskan satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, maklumat yang diberi, kita ada berapa ni? V kita adalah set pasangan bucu. Setkan dalam kepala, siap-siap. V adalah set bucu. E adalah set pasangan bucu, set pasangan bucu. Atau kata mudahnya saya akan pakai tepi. E tu tepi. Ada 2 bucu, yang menggabungkan 2 bucu tu adalah E. Okey, jadi kita kira dulu. Kita nak lukis graf ni. Jadi kita tengok bucu kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bucu. Jadi keluarkan 6 bucu. Okey, kemudian senaraikan bucu kita. Bucu P, bucu Q, bucu R, bucu S, bucu T, bucu U. Okey, senaraikan bucu. Okey, kemudian kita barulah boleh buat. Saya padam, nampak crowded. Okey. Kemudian kita listkan tepi dia mengikut maklumat yang diberi. Okey, maklumat yang pertama, set pasangan bucu atau tepi kita yang pertama adalah tepi PU. Jadi kita pun garis PU. Okey. Kemudian yang kedua PT. Okey, gariskan PT. Okey, P kepada T.
Kemudian kita ada QT. Okey, gariskan QT. Ada QS, gariskan QS. Ada RS, gariskan RS. Ada RU, gariskan RU. Selesai. Siap. Satu graf kita. Okey. Sebenarnya graf ni kalau kamu nak lukis dah semestinya bentuk macam cikgu buat ni. Boleh je bentuk macam mana-mana pun. Janjikan betul, bucu dia betul. Iaitu bucu dia yang disenaraikan adalah seperti berikut PQRSTU. Janganlah dia bagi kamu bucu dia PQRSTU, kamu tulis 1, 2, 3 pula. Habis dah, salah dah. Okey, kalau dia bagi bucu dia PQRSTU, tulis PQRSTU. Jangan tulis 1, 2, 3 yang tak ada kena-mengena. Okey, tulis dengan maklumat yang diberi. Kemudian kamu nak buat set pasangan bucu ni, ikut tertib dia. PU, okey, garis PU. Okey, PT, garis PT. Maksudnya lukisan ni tak semestinya macam ni. Macam mana pun boleh, janji betul. Janji betul. Kalau PU, PU. Janganlah dia PU tapi kamu tulis PS. Dah salah dah. Kamu garis PS. Dia adalah tepi PU tapi kamu tulis, kamu garis P ni, kamu pergi garis PS macam ni. Salah dah. Okey, walaupun lukisan dia tak sama macam yang cikgu buat, pastikan dia punya ni sama. Okey, dia akan, jawapan dia boleh pelbagai lah, cuma kamu kena susun sama-sama, menjawab soalan dia. Okey, lukis mengikut apa yang dia minta. Okey, saya harap tak ada masalah ya yang tu. Okey, boleh ke ni? Saya harap okey ya. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Ini yang terakhir. Okey, lukiskan satu graf berbilang tepi. Tengok dia dah bagi kamu hint. Dia ada berbilang tepi. Lepas tu dan mempunyai gelong mengikut maklumat yang diberi. Okey, jom kita kenal pasti dulu mana gelong, mana berbilang tepi. Okey, PP gelong ke berbilang tepi kelas? Kalau PP ni gelong ke berbilang tepi? Gelong. Gelong. Bagus. Jadi kita dah tahu. Okey, PP ni gelong. Okey, kita dah tahu dah. Okey, jom kita cari pula berbilang tepi. Okey, PQ, PS, QS, QS. Ada berulang lah ni. QS, QS. QS, QS ni gelong ke berbilang tepi ke tepi biasa je? QS, QS ni apa? QS ni, QS ni apa? Kalau PP gelong, QS, QS. Okey, bayangkan QS. Berbilang tepi. Okey, kamu setkan dalam kepala. Kalau ulang-ulang QS, berulang QS, QS satu pasangan ni berbilang tepi. Okey, lepas tu cari lagi ada tak QS, QS, QR, SR. Okey, tak ada. Ni ada lagi satu. Ada lagi satu gelong dia, iaitu R. Okey. Okey, macam mana nak lukis? Okey, keluarkan dulu tepi kita, bucu kita. Okey, bucu kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, keluarkan 4 bucu. Tak semestinya macam ni ya. Kamu nak lukis macam ni pun boleh. Boleh je nak lukis macam ni. Yang simple-simple. Okey, janji betul. Okey, senaraikan bucu kita iaitu PQRS. Pastikan yang diberi ya, jangan di luar daripada yang tak diberi, kamu tulis lain pula. Salah nanti. Okey, jadi tuliskan PQRS. Okey, jadi follow up dia punya tepi satu-satunya. Okey, dia nak PP. Okey, PP kita tahu dia adalah gelong, jadi tuliskan PP. Lukiskan gelong. Okey, daripada P kepada P. Kemudian ada PQ. Gariskan PQ. Okey, kemudian ada PS. Okey, gariskan PS. Kemudian ada QS. Gariskan QS. Di QS ni berbilang tepi ya. Berbilang tepi maksudnya dia bulat. Bulat berbilang tepi. Maksudnya kamu akan lukis macam ni, ada lengkung. Macam ni satu macam ni, satu macam ni. Okey. Okey, QS yang pertama. Saya tak naklah lukis ni, nanti comot. Okey, QS yang pertama ni. QS lagi satu sebelah sini. Okey, QS, QS. Okey, QR. Okey, gariskan QR. SR, gariskan SR dan RR. Iaitu gelong. Gariskan lagi gelong. Lukis gelong bulat. Okey, siap lukisan kita. Macam ni lukisan dia, tengok sikit akhirnya. Akhirnya dapat macam ni lukisan dia. Okey, ini adalah PP iaitu gelong kita yang pertama. Lepas tu kita ada QR, kita ada RR, gelong kita yang kedua. Kemudian kita ada juga berbilang tepi iaitu QS, QS. Sebab tu berbilang tepi ni macam ni. QS dan QS. Okey, ada apa-apa nak tanya tak kelas? Boleh ke yang ni? Jelas tak? Ada tak yang tak jelas? Ya. Jelas ya? Okey, aktiviti pengukuhan.
Okey, aktiviti pengukuran ni saya nak minta kamu buat secara inilah kita cuba. Okey. Latihan yang pertama. Okey, dalam graf yang berikut nyatakan V set pasangan kita punya bucu, set bucu dan bilangan V. Lepas tu carikan E iaitu tepi kita dan NE bilangan tepi kita dan kirakan darjah bagi setiap bucu. Okey, boleh tak saya nak minta kamu semua cuba? Okey, kamu boleh tulis kat chat, saya tengok. Boleh tulis kat chat. Okey, jom senaraikan dulu V dia. V ni adalah set bucu. Okey, set bucu dia apa kelas? Boleh kamu tuliskan kat saya di bahagian chat, saya tengok. Tak pun kamu boleh je buka mic. Okey, bagi tahu cikgu. Set bucu dia apa je kelas? Apa set bucu dia? Apa set bucu dia? Kita ada apa je bucu kita? Kita ada apa je kelas? Boleh ke? A, A lagi. Okey, A. Kemudian B kita ada B. dengan D, D lagi. Apa lagi bucu kita? Lagi? C C. Okey, then yang tengah-tengah tu sekali ke cikgu? ya, semua bucu dia. Okey, apa bucu Dengan dia? Ada E lagi. Ada lagi satu bucu. Yang last sekali adalah bucu F. Bucu F. Okey, set bucu tu kamu kena senaraikan semua bucu dia. Okey, semua bucu yang dia ada, iaitu dia ada bucu A. Mana pen saya? Okey, dia ada bucu A. Okey, kemudian kita ada bucu B, kita ada bucu C, kita ada bucu D, ada bucu E dan bucu F. Okey, jadi ada berapa bilangan bucu kita ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bucu kita ada 6. Okey, saya dah tulis ke set jawapan dia? Okey, kemudian kita cari pula tepi dia. Okey, tepi. Okey, tepi adalah pasangan bucu, set pasangan bucu. Dia punya set pasangan bucu. Okey, set pasangan bucu kita ada set yang pertama adalah AB. Yang ni. Okey, set pasangan bucu. Yang menggabungkan tepi ni, ni tepi. Okey, tepi dia ni menggabungkan bucu apa? Bucu A dan bucu B. Okey, kemudian kita ada AD, iaitu daripada bucu A ke bucu D. Kemudian kita ada AE. Kemudian kita ada BE. Okey, kemudian kita ada BC. BC. Kemudian kita ada CD. Lepas tu ada CE dan ada DE. F tu perlu ke tak? Tak perlu. Sebab F ni tak ada pun satu tepi yang menghubungkan dia. Jadi kita biar je F tu. Okey, sebab dia tak ada apa-apa tepi. Jadi ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu ada berapa bilangan tepi? Ada 8. Okey, kemudian dia kata kirakan darjah bagi setiap bucu dan bilangan darjah. Okey, nak kirakan darjah. Okey, darjah yang pertama saya akan duduk kat bucu A. Okey, bucu A. Okey, ada berapa dia punya darjah? Ada 1, 2, 3. Sebab ada 3 tepi yang menghubung kat bucu A tu. Okey, kemudian saya duduk kat bucu B. Okey, bucu B ada berapa? Ada 1, 2, 3 juga. Okey, bucu C. Bucu C ada berapa? Saya tulis sini ya, 3, 3. Okey, bucu C ada 1, 2, 3. Tulis 3 sini. Okey, bucu D. Bucu D ada 1, 2, 3. Tuliskan 3 kat sini. Okey, bucu E. Bucu E ada 1, 2, 3, 4. Jadi tuliskan 4 kat sini. Okey, bucu F. Bucu F ada tak apa-apa tepi? Tak ada tepi. Jadi macam mana? Kosong. Okey, sifar. Tak ada apa-apa, sifar je. Okey, jadi nak senaraikan bagi setiap bucu. Senaraikan bucu A, B, C, D, E, F. Jadi senaraikan. A ada 3, B ada 3, C ada 3, D ada 3, E ada 4, F ada sifar. Jadi dia kata bilangan darjahnya ada berapa? Kamu tambahkan semua sekali, kita akan dapat 16. Boleh ke kelas? Jelas ke yang ni? Boleh tak? Ada tak apa-apa yang tak jelas? Boleh ya? V tu bucu, E tu set pasangan bucu. Okey, bucu kita ada 2 bucu. Siapa yang menggabungkan 2 bucu tu? Okey, ni tepi kita. Tepi adalah E. Bucu adalah V. Itu je simbol dia. Okey.
D adalah darjah yang menyambungkan. Berapa tepi yang bergabungkan dalam satu bucu tu. Ada berapa garis yang melibatkan dia. Okey. Bilangan darjah kita ada 16. Nak semak bilangan darjah, dia ada formula. Iaitu bilangan darjah sama dengan 2 kali tepi. Tepi kita berapa tadi? Kita kira tepi kita ada 8. Sebab itulah 2 darab 8 dapat 16. Jadi kita dah kira-kira ni. Nak cek balik, betul ke saya kira ni? Ceklah guna formula dia, iaitu 2 kali tepi. Kira berapa tepi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tepi, jadi 2 darab 8 dapat 16. Okey, ada apa-apa tak kelas nak tanya sebelum saya akhiri kelas hari ni? Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey, saya harap tak ada masalah. Saya nak minta kamu cuba kerja rumah. Kelas saya hari ni sampai pukul 1. Tapi saya tak adalah nak buat sampai pukul 1. Okey, saya akan hentikan kelas sampai setakat ni je. Tapi saya nak minta kamu cuba. Habis je Google Meet ni terus buat. Sampai kelas saya yang terakhir kan hari ni. Okey, sampai pukul 1 buat. Habis je kelas ni terus buat, buka buku modul. Modul A ada kat kamu kan? Modul B yang ada kat saya, betul tak? A ada kat kamu kan? Buku A, modul A. Modul A kamu. Ni, ingat lagi ke buku modul ni? Dah lama tak nampak. Buku modul kamu ni ada kat kamu, betul tak? Ada kat kamu kan kelas modul A? Okey, kamu buka modul A. Saya dah bagi kerja dalam modul ni. Senang, tak perlu nak saling-saling soalan. Terus buat je. Okey, buka muka surat 36. Saya nak minta kamu cuba nombor 1 sehingga nombor 6. Cuba buat ya kelas. Saya dah ajar hari ni. Cuba buat. Habis je keluar daripada Google Meet ni. Terus buka. Jangan tunggu-tunggu dah. Sementara ingat dah kuala ni. Terus buat. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Jelas ke hari ni belajar apa? Tak ada ya? Okey. Saya akan tunggu dalam Google Meet ni sehingga pukul 1. Kamu boleh keluar. Okey, kamu buat. Tiba-tiba kamu macam, tak pastilah jawapan ni. Kamu boleh masuk balik dalam Google Meet ni. Saya ada sehingga pukul 1 saja untuk kamu tanya apa-apa soalan. Okey. Kalau dapat pukul 1 kamu baru nak tanya, kamu boleh WhatsApp saya. Okey, saya akan tunggu sampai habis kelas. Tapi kamu boleh bersurai untuk buat homework ni. Kerja rumah ni. Okey, kalau ada masalah boleh WhatsApp atau masuk dalam Google Meet ni. Saya ada dalam Google Meet sehingga pukul 1. Okey, jelas tak kelas? Jelas. Jelas ya? Okey, itu saja kelas untuk hari ni. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Kalau ada masalah tolong WhatsApp, saya boleh tolong. Dan tolong hantar kerja. Ramai benar yang tak hantar kerja ni. Puas saya mencari-cari kamu semua ni. Susah betul saya nak dapat kerja rumah kamu. Tolong ya kelas, saya akan hantar link untuk kamu submit kerja rumah. Tolong hantar pada saya akan semak. Dan saya akan hantar balik pada kamu. Okey? Okey, itu saja untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum.